صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 6, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 6, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam, wahdaniyah. Keenam, wahdaniyah. Artinya, arti wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala. Itu arti wahdaniyah, keesaan, yang satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keesaan Allah ni pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Pada zat, pada sifat dan pada af'al. Af'al ni pada segala pekerjaan, pada segala perbuatan. Pada zat, pada sifat, pada af'al. Sama-sama Arab belaka tu. Zat kalimah Arab, sifat kalimah Arab, af'al pun kalimah Arab. Kalau sebut pada zat, pada sifat, pada perbuatan, jadi Melayu suti. Nah, pada zat, pada sifat kalimah Arab, dan pada perbuatan, perbuatan jadi kod Melayu. Dia ni orang Arab belaka ni. Pada zat, pada sifat dan pada af'al, pada segala perbuatan. Jadi keenam daripada 13 sifat atas jalanan Imam Asy'ari, ataupun 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi, yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang, mengaku putus di hati secara tafsil. 13 ataupun 20. Jadi keenam daripada 13 ataupun daripada 20 yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Selepas daripada mengetahui serta berpegang serta mengaku putus di hati secara ijmal, secara ringkas, secara kasar, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu kita mengetahui dan berpegang secara ijmal. 13 atas jalanan Imam Asy'ari, 20 atas jalanan Imam Maturidi. Hak ni hak wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Jadi keenam dari 13 ataupun 20, wahdaniyah. Wahdaniyah artinya, arti wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu Allah Subhanahu wa ta'ala, tunggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hak paling nyakuknya sudah nyebut keesaan lah.
dan keesaan. Allah Tuhan yang esa. Tuhan yang satu. Bunyi moden sikit tau. Kalau bunyi kata Tuhan yang esa tu klasik sikit bunyi tau. Esa, E-S-A, esa. Itu memang bahasa baku tu, esa tu. Ada yang kitab dia kata tunggal. Iyalah tu. Cuma tunggal ni jarang-jarang digunakan. Tunggal ni. Dia tunggal ni ibu tunggal. Tu jelah. Anak tunggal. Lepas tu ada dalam hutang tu tunggal juga. Tu tunggal juga tu. Dalam hutang tu lah. Ada kan tunggal teka tu. Tunggal juga. Jadi memang kita ada tulis wahdaniyah artinya tunggal. Kita punya tunggal tu sedapnya esa. Keesaan. Tuhan yang esa. Tu sedap sebut. Ni keesaan. Tuhan yang satu. Sebut satu tu bunyi macam moden sikit lah. Tuhan yang satu. Tuhan yang esa. Jadi wahdaniyah ni diduduk nombor 6. Kalau kita tengah tu. Di penghujung sifat salbiyah. Bermula kidam bakak. Yang terakhirnya wahdaniyah. Nak masuk kepada sifat kudrah. Jadi wahdaniyah macam duduk tengah wahdaniyah ni. Dia kedudukan sifat wahdaniyah, pembicaraan sifat wahdaniyah ni, masyhurnya pembicaraan sifat wahdaniyah ni siapa ke nama ilmu yang kita duk ngaji ni, nama ilmu yang kita duk ngaji di antara nama yang masyhurnya ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Dia nama ilmu ni ada 8 nama dah sama-sama kita sebut, 8 nama. Tapi kita duk ngaji ilmu ni walaupun 8 nama, tapi yang masyhur kitanya ilmu tauhid. Ilmu usuluddin tu nombor 2 barangkali dah. Ilmu kalam tu jarang-jarang tu. Ilmu kalam jarang-jarang. Tapi kita masyhurnya 2 lah. Tauhid dan usuluddin. Tapi antara tauhid dan usuluddin ni yang masyhurnya tauhid. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Jarang orang sebut usuluddin, fiqh, tasawuf. Usuluddin, fiqh, tasawuf jarang orang sebut. Orang banyak menyebut tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi boleh dikatakan nama ilmu yang kita duk ngaji ni walaupun 8 nama, tapi ilmu nama yang paling banyak digunakan adalah nama ilmu tauhid. Apa makna tauhid? Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan masa kita learning ni memanglah ilmu tauhid, nama ilmu tu memang comel sangat pun nama tauhid. Sebab apa? Sebab kita nak tanamkan mentauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sekali mengesakan Allah pada perbuatan. Terutama sekali mengesakan Allah pada perbuatan. Jadi kalau nama ilmu tauhid ni comel. Kalau masa kita sekarang ni ilmu usuluddin pun ya juga. Ilmu usuluddin, ilmu yang menjadi asas tapak tunjang kepada agama. Asas tapak tunjang agama. Tanpa ilmu usuluddin tak ada tapak, tak ada tunjang, tak ada asas agama, maka tak ada agama lah. Tak ada usuluddin, tak ada ad-din lah. Tak ada tapak agama, asas agama, tunjang agama, tak ada agama walaupun zahir semayang, puasa, pergi Mekah sekalipun, zahirnya orang Islam, IC-nya orang Islam, bermuamalah secara orang Islam, apabila mati diuruskan jenazah sebagai orang Islam, tetapi tanpa usuluddin tak ada agama orang ni. Tak ada agama. Kita sebut tak ada agama ni orang yang kiangnya dia ni tak ada agama dia ni. Tak ada agama. Kita biasa letak orang tak ada agama ni setara mana hak berat dia tu. Kita sebut orang ni tak ada agama. Setara mana? Beratnya dia, jahatnya dia,
Teruknya dia, akhirnya kita kata dia tak ada agama. Setara mana? Jahat, teruk, setara mana yang kita panggil orang ni orang tak ada agama? Setara mana? Bunuh orang. Dia katalah kita ada agama kau. Ha? Ha? Ataupun pelacur. Pelacur tak ada agama kan kita kata tau. Ke mana? Ha? Hak mana hak panggil tak ada agama? LGBT. Kenal LGBT? Tak aku moci-moci tak kenal. Barang apa pula LGBT? Nama binatang ke nama apa LGBT? LGBT ni bukan ada binatang lagi. Binatang tak ada LGBT. Kita sebut orang tak ada agama ni, setara mana berat dia? Kita sebut orang ni tak ada agama. Orang kafir tu tak kata tak ada agama. Kita kata dia agama kafir lah. Tu dia agama kafir. Bukan tak ada agama, agama kafir dianya. Hak tak ada agama. Orang hak tak ada agama, orang tidak ada usuluddin. Tak ada agama. Tak ada usuluddin, tak ada agama. Usuluddin tapo asas tunjang agama. Tu nama ilmu. Ilmu usuluddin. Tapo agama, asas tunjang agama. Tak ada hak ni, tak ada agama. Walaupun semayang, puasa pergi Mekah sekalipun, walaupun zahir orang Islam, kehidupan lahir, kehidupan sampai ke mati sebagai orang Islam, tapi tak ada agama. Tapi kalau tak ada usuluddin. Tak ada tauhid. Orang macam mana pula? Tauhid. Nak cerita bab nama. Tapi tak dilah. Hak masyhur kita ilmu tauhid, ilmu nak mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada af'al, pada perbuatan. Hak saya sebut tadi comel sangat tekan ni ilmu tauhid ni. Ilmu tauhid nak mengesakan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Ni mengesakan Allah pada perbuatan. Kena faham molek. Apa makna mengesakan Allah pada perbuatan? Tu. Kena tanam molek sini ni. Orang ni kadang-kadang dia tolong hantar. Cuba tengok rakaman ni. Cuba tengok rakaman ni. Cerita bab perbuatan Allah. Bab af'al. Af'alullah, perbuatan Allah. Af'alul ibad, perbuatan hamba. Perbuatan Allah, perbuatan hamba. Biasa orang dia suka tengok rakaman daripada pengajaran. Pelik-pelik lah kata, pelik-pelik. Hak bab qada qadar tu lah. Bab qada qadar, apa beza qada qadar takdir? Macam-macam lah jawapan. Macam-macam. Nama tu sendiri pun macam-macam dah. Qada, qadar, takdir. Ada kata saya tak bicara bab qada, saya bicara bab qadar dengan takdir saja. Qada saya tak bicara. Qada bab lain. Kata apa benda pula qada bab lain. Saya dah bicara bab qada. Saya hanya bicara bab qadar dan takdir. Bab qada saya tak bicara. Sebab qada tu maksudnya lain tu, bicara lain tu. Bab qada. Kata apa benda pula dia nak pergi. Qada siapa bicara lain, lainnya kok mana? Hak kata qada bicara lain tu, apa dia? Yang mana dia tak bicara bab qada, dia hanya bicara bab qadar dan takdir juga. Qadar dan takdir dua yang saya bicara. Saya tak bicara bab qada ni. Tapi nak ceritanya situ dari segi panggilan nama tu pun, panggilan tu. Apa dia qada, apa dia qadar, apa dia takdir. Ada pula kata qada tu bukan, tak tahulah. Mana pelik-pelik. Tapi ini semua orang-orang agama yang dikenali belaka ni. Orang yang dikenali. Itu dari segi nama sahaja. Qada, qadar, takdir, apa hak mana antara tiga tu. Padahal kitanya qada, qadar itu rukun iman yang ke-6. Kemudian qada, qadar
sebut satu daripada dua, masuk kedua-dua makna. Bila datangkan kedua-dua, qada dan qadar, makna asing-asing. Kalau datangkan satu, kedua-dua makna masuk. Hak tula je. Kalau sebut kata qada, yakni qada dan qadar. Kalau sebut kata qadar, qadar dan qada tula je. Kalau sebut qada dan qadar ataupun qadar dan qada, barulah. Qada dan qadar, qada ketentuan iradah, qadar perbuatan kudrah Allah. Barulah lain-lain. Sebut qadar, qadar ketentuan iradah. Kemudian qada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Itu hanya tukar antara Asy'ari dengan Maturidi. Kemudian sebut satu daripada dua, itu sebut qada saja cukup dah. Sebut qadar saja cukup dah. Di segi di antara perkataan Arab, iza aftaraka wa iza aftaraka ijtama'a. Apabila didatangkan kedua-dua, qada dan qadar, makna asing-asing. Bila didatangkan satu daripada dua, maka kedua-dua makna terhimpun dalam satu kalimah. Itu sahaja. Di khilaf pula tu, qada qadar ke qadar qada. Pandangan Imam Asy'ari, qada ketentuan iradah, qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Tu sahaja, ringkas je. Betul, ringkas sahaja. Ni ada pula kata qada hak mana yang tak berubah, qadar hak mana yang berubah. Kata kok mana pula dia nak pergi? Hak ketentuan Allah yang tidak berubah itu qada. Mana? Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi, Tuhan lahirkan kita ibu mana, bangsa mana, lelaki ke perempuan, itu qada yang tidak berubah, yang tidak berkait dengan usaha kita. Hak qadar, hak tu hak berubah, hak berkait dengan usaha kita, perkara yang kita lakukan. Lepas kita usahakan, barulah Allah pun qadarkan, Allah pun tetapkan. Kita usaha dulu, baru Allah tetapkan. Aku ni nak cerita waktu tu. Ada pula orang ajar, dia kata kalau siapa dia sebut qada tu ketentuan iradah, salah. Mana ada qada ketentuan iradah? Qada ni perbuatan tu qada. Dia buat misal lah dengan dia qada hajat. Ada ni qada hajat. Qada hajat ni menentu, menetap ataupun kita buat dah. Dan sekarang ni qada hajat, kita sedang mencari, nak memilih mana-mana tempat untuk qada hajat ke. Qada hajat tu sedang buat. Ke duduk luar tu panggil qada hajat dah. Duduk luar tandas, duduk luar tandas panggil qada hajat dah. Tak panggil qada hajat lagi dah. Qada hajat ni hak tengah cekung tu. Jadi qada ni memilih ke buat? Buat. Jadi qada buat, bukan qada menentu. Salah tu qada menentu. Qada buat. Menentu qadar. Qadar menentu, qada buat. Tu betul. Ni qada buat, menentu dia kata. Salah. Itu jalanan Imam Asy'ari. Qada menentu, qadar buat. Salah je kok mana? Dan jumhur ulama terdahulu mereka memilih jalanan Imam Asy'ari. Qada menentu, qadar buat. Jadi qada ni iradah. Setengah pandangan qada ni ilmu. Qadar tu kudrah. Jadi qada ni menentu. Tiba-tiba dia kata salah siapa-siapa yang bawa qada menentu. Qada buat, menentu tu qadar. Itu Maturidi. Boleh dia kata salah. Lepas tu dia buat mana? Oh, dia kata qada hajat, qada hajat. Buat tu kan, bukan menentu. Jadi memang kena tekan bab mengesakan Allah pada perbuatan. Kalau sekarang. Kemudian wahdaniyah duduk di tengah. Dia pembicaraan asas kitanya berkaitan dengan sifat Allah diasaskan atas wahdaniyah. Diasaskan atas wahdaniyah. Zahirnya daripada Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu Islam zahir. Jadi diasaskan kepada la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah.
Didatangkan nafi, didatangkan isbat. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tidak disebutkan dengan aku naik saksi bermula Tuhan ialah Allah. Bukan. Aku naik saksi bermula Allah ialah Tuhan. Bermula Tuhan ialah Allah. Tidak. Didatangkan nafi dahulu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Didatangkan nafi terlebih dahulu. Tiada Tuhan. Walhal nak menafikan Tuhan selain Allah, yang memang tidak ada Tuhan selain Allah, nak menafikan benda yang tak sudah tak ada, nak menafikan kut mana? Nak menafikan Tuhan selain daripada Allah yang memang tak ada asal-asal dia. Kita nak menafikan macam mana perkara yang memang tak ada. Nak nafi kut mana? Kita nak mentakdakkan yang tak ada. Boleh? Mentakdakkan perkara yang memang tak ada. Dia panggil apa tu? Dia panggil tahsilul hasil. Menghasilkan barang hasil dah. Mentakdakkan memang hak tak ada. Tak ada faedah gitu. Kenapa didatangkan la ilaha illallah? Nafi terlebih dahulu, nak menafikan Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, walhal memang Tuhan yang lain memang tak ada. Nak menafikan yang tak ada. Tu bahas panjang pula dalam kitab Faridatul Faraid di belakang tu. Di belakang tu bahas panjang pula berkaitan dengan nafi dan isbat. Panjang dibahas. Nak menafikan Tuhan yang mana? Yang tak ada. Yang tak ada nak nafi buat apa? Kalau ngaji bab-bab nak harah nafi tu pula tu panjang di situ. Cuma kita rekahnya bukan nak mentakdakkan yang tak ada, hanya nak cerita. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan nak meniadakan Tuhan lain Allah. Tak, kita tidak nak meniadakan. Hanya bercerita sahaja. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ikhbar dipanggil. Itu jalan mudah. Dan kitab Faraid dia akan cerita, dia ambil dua jalan. Dan kitab Faridatul Faraid ni. Cuma dari segi bahasa Arab, di antara susunan ayat yang bawa pada hasar adalah didatangkan nafi disusuli dengan isbat. Tiada kemudian melainkan. Tiada kemudian melainkan. Didatangkan nafi tiada disusuli dengan isbat. Isbat ni netak. Netak kenapa? Melainkan. Itu netak. Jadi nafi dan isbat di antara kaedah bahasa Arab yang bawa kaedah hasar dipanggil. Hasar ni tersimpan. Tersimpan dengan makna saya mengaji dahulu ni hasar gitu je. Saya pernah dengar sekali dalam Gadi Aikim, dia cerita dari segi lurah Arab. Tak ingat dia bermakna apa hasar tu. Dia ada terjemah dengan bahasa Melayu. Mana bahasa terjemah tu betul memang molek gak dia terjemah gitu. Sebab saya ngaji tak ada hasar gitu je lah, faham lalu dah. Tapi dengan nak balik bahasa pada bahasa kita ni, saya ambil juga dalam audio tu. Cuma kalau kita ni terjemah akan keluar di hujung tu jua. Tiada Tuhan melainkan Allah dengan makna Allah jua Tuhan, Allah saja Tuhan, atau kita kata Allah je Tuhan. Itu jua dia panggil. Tu dia panggil apa? Tersimpan. Tersimpan ni bukan simpan taruh barang, bukan ni. Tersimpan macam contoh hak biasa dalam Fatihah kita itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu taqdimu mahkut takhir tu. Dalam Quran tu mendahulukan ayat perkataan yang sepatut duduk belakang. Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Kalau ikut susun, kami sembah akan dikau ya Allah. Tiba-tiba didahulukan akan Allah tu, sepatut duduk belakang. Didahulukan akan dikau kami sembah. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu tak ada bahasa ni. Apa makna akan dikau kami sembah? Dengan makna akan dikau jualah ya Allah kami sembah. Itu tubik jua ya. Jualah. Itu panggil apa? Hasar. Itu dia antara kaedah bahasa Arab. Dia mendahulukan ayat yang sepatut duduk belakang.
kami sembah akan dikau. Tiba-tiba iyyaka na'budu akan dikau. Jadi hak akan dikau dia duduk belakang sepatutnya. Tiba-tiba buh depan. Ini bahasa Arab. Dia didahulukan hak duduk belakang gitu tu. Faedah hasar dia panggil. Mana apa hasar? Akan dikau jualah. Jualah tu hasar. Kami sembah. Itu kata hasar makna apa? Jualah, sajalah, hanyalah. Itu hasar. Ada ni. Kan kita banyak kan. Falakal hamdu. Bagi engkau ya Allah kepujian. Sepatutnya maka kepujian bagi engkau ya Allah. Kenapa terbalik gitu? Falakal hamdu. Bagi engkau kepujian. Terbalik tu. Jadi kaedah bahasa Arab, terbalik seumpama tu buat kaedah hasar. Dengan makna bagi engkau jualah ya Allah kepujian. Kita panggil hasar. Jadi di antara kaedah bahasa Arab buat kaedah hasar adalah didatangkan nafi tiada disusuli dengan isbat melainkan. Ni. Dia buat kaedah hasar la ilaha illallah tiada Tuhan melainkan Allah dengan makna Allah jualah Tuhan. Apabila Allah jualah Tuhan, inilah wahdaniyah. Ini wahdaniyah. Daripada asyhadu an la ilaha illallah masuk kepada kepercayaan Allah je Tuhan. Allah jua Tuhan. Ni. Apabila Allah jua Tuhan, wahdaniyah. Ni. Ini bagi asas. Kita bicara sifat Allah, asasnya adalah wahdaniyah. Walaupun wahdaniyah duduk di tengah nombor 6. Tapi ulama susun ni ada dia punya hikmah-hikmah dia. Ada dia punya tujuan-tujuan dia. Ulama susun wahdaniyah menjadi asas kepada sifat Allah duduk tengah. Sama juga dengan bicara sifat Rasul. Asas bicara sifat Rasul adalah amanah, ismah. Amanah ataupun disebut ismah. Kita sebut ismah ni kita mungkin kurang sikit lah. Kita biasanya sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kalau sebut kata sidik, ismah, tabligh, fatanah, kita jadi janggal. Kita jadi macam mana pula lain dia ngajar sidik, ismah, tabligh, fatanah. Ismah dah, fatanah ada ni amanah buh mana? Dia janggal kita sebut ismah. Tapi kalau sebut maksum, sebut maksum. Mana dah sebut sama? Rasul maksum. Tengok. Maksum tu daripada ismah. Mana apa ismah? Terpelihara daripada melakukan perkara yang dilarang. Itu ismah. Maksum ni Nabi Rasul adalah orang yang terpelihara daripada melakukan kesalahan. Jadi sebut kata Rasul maksum. Bila Rasul maksum, maka pasti tidak bohong. Bila Rasul maksum, pasti tidak sembunyi wahyu yang disampaikan. Sebab macam mana boleh Rasul dusta? Sebab Rasul maksum. Macam mana boleh Rasul menyembunyikan wahyu daripada Allah? Sebab Rasul maksum. Tengok. Kita letak di mana tu sifat Rasul? Maksum. Ismah itu asas kepada sifat Rasul. Tapi kenapa ulama memulai dengan sidik? Amanah, ismah tu duduk nombor 2. Dia ada pula dia punya apa ni? Ulama susun dia ada punya kaedah dia juga tu. Sebab belum nak bicara apa-apa, bicara benar Rasul dulu. Bicara benar dulu Rasul. Apa sidik Rasul, benar Rasul? Benar pada dakwaan bahawa ianya Rasul. Tu mula-mula sekali. Tak ni? Tu mula-mula sekali. Kalau tak benar hak tu, tak ada guna. Walaupun orang Mekah ngaku Nabi kita ni Al-Amin. Dia ngaku Nabi kita Al-Amin. Maknanya orang yang dipercaya amanah, Al-Amin, orang dipercayai Nabi kita ni. Tapi oleh kerana dia tidak membenarkan Nabi kita sebagai Rasul, tak pakai gawai. Walaupun dia mengaku Nabi kita ni orang yang Al-Amanah, orang yang Al-Amin.
Ada ni. Walah kalau betul lah dia terima Nabi Muhammad ni sebagai orang yang al-amin, orang yang kepercayaan, maka dia kena membenarkanlah Nabi kita mengaku sebagai Rasul. Oh, tak. Hak tu sebong. Aku mana tak tahulah. Hak lain tak ada dah. Orang paling baik tak ada Nabi kita. Nabi kita lah segala-galanya. Walaupun dikata Nabi kita ni gitu-gitu pun Nabi kita lah. Kalau nak musafir, nak tinggal barang harta, tinggal Nabi kita lah juganya. Sebab apa? Sebab al-amin, orang yang sangat dipercayai. Dah sangat dipercayai, kenapa bila Nabi kita mengaku telah dilantik menjadi rasul, kenapa bakit bohong pula? Dia tak benar situ. Patutlah. Walaupun asasnya adalah maksum, amanah, terpelihara, tapi kalau tak ada membenar tu tak pakai gawar. Patut dimulakan dengan sidik. Benar yang pertama, benar pada dakwaan Nabi sebagai seorang rasul. Tu dulu. Kemudian benar pada segala perkara yang diperdatang oleh rasul. Tapi yang pertamanya benar dulu dakwaan, pengakuan Nabi adalah Rasulullah. Itu pertama. Pada ni. Kemudian barulah benar pada perkara yang disampaikan oleh Nabi. Barulah Nabi hak kita benar sebagai rasul ni, Nabi ni macam mana? Nabi yang amanah, Nabi yang ismah. Barulah disusuli dengan sifat amanah, sifat ismah. Walaupun sebenarnya asas kepada sifat rasul adalah amanah ataupun ismah. Yang kita gelar Nabi kita sebagai maksum. Bila maksum, maka mustahil dusta. Bila maksum, maka mustahil kitman, sembunyi wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi susung sidik, amanah, tabligh, fatanah. Jadi sama jugalah dengan sifat wahdaniyah. Walaupun sifat wahdaniyah menjadi asas kepada sifat Allah, tapi letak tengah. Jadi kalau dengan kita learning daripada wahdaniyah disusuli dengan kudrah, iradah, ilmu, memang comel sangat. Sebelum nak bicara bab kudrah iradah, kita bicara kudrah iradah bukan bicara sifat. Bicara sifat, orang Islam pastilah percaya bahawa Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah bersifat dengan sifat iradah. Tetap dah tu. Dia hak Mu'tazilah je yang berpegang kudrah tak ada di Allah, iradah tak ada di Allah, tetapi Allah berkuasa dengan zat, tapi tak ada sifat. Dia gitu. Kalau Allah lemah, berpegang Allah lemah, atau orang kafir. Mu'tazilah tak dihukumkan kafir, fasik lagi mubtadi', pegangan yang terpesong, yang wajib bertaubat. Sebab itu pegangan dosa besar, pegangan yang bid'ah. Pada ni mana Mu'tazilah berpegang Allah berkuasa, Allah berkehendak, Allah mengetahui, tetapi tidak ada di zat Allah sifat kudrah, tidak ada di zat Allah sifat iradah, tidak ada di zat Allah sifat ilmu. Macam mana Allah berkuasa dalam keadaan tidak ada sifat kuasa di zat Allah? Allah berkuasa dengan zat. Macam mana Allah berkehendak dalam keadaan mereka berpegang Allah tidak ada sifat iradah? Allah berkehendak dengan zat. Lagi kat tu Mu'tazilah. Adapun wujud kidam baqa' itu ijma'. Wujud kidam baqa' itu ijma' sampai ke wahdaniyah. Menafikan sifat wujud kidam baqa' atau kafir tu dah. Yang khilafnya antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani, kudrah sampai ke kalam, hak khilaf. Kita ahli sunnah, Allah bersifat dengan sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Mu'tazilah tidak ada. Allah tidak ada sifat kudrah, iradah sampai ke kalam. Tapi Allah berkuasa dengan zat. Allah berkehendak dengan zat. Allah mengetahui dengan zat. Di situ.
Atau ada khilaf lah antara ahli sunnah dan Mu'tazilah. Wujud kidam bakak tu ijma'. Tidak berpegang Allah ada, kafir lalu dah. Ada tapi baharu, kafir lalu dah. Ada tapi binasa, kafir lalu dah. Ada tapi berbilang, kafir lalu dah tu. Mana ni? Jadi hak timbulnya hak sifat ma'ani kudrah sampai ke kalam. Tapi kita tak erti hak pasal tu. Kita memang sahih berpegang Allah ada sifat kudrah. Allah ada sifat iradah. Tetapi ta'alluq kudrah iradah tu, rukun iman yang keenam qada dan qadar tu, hak tu banyak timbul terpesong. Walaupun orang yang beraliran agama. Masalah Allah bersifat kudrah tidak ada. Pasal Mu'tazilah menafikan. Allah bersifat dengan iradah tidak ada. Pasal macam Mu'tazilah menafikan tidak ada. Tetapi Allah yang bersifat kudrah ni, apa yang Allah mengadakan? Tu. Allah yang bersifat dengan iradah ni, apa Allah menentukan? Allah menentukan yang baik je lah. Hak jahat takkan Allah menentukan. Jeng lalu dah situnya. Rosak lalu dah di situ di rukun iman yang keenam. Tapi dengan susunan sifat 20, kita nak mati kudrah iradah ni sampai ke ilmu, kita mati dulu hak wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Dia kena mati situ, keesaan pada perbuatan. Dia hak keesaan pada tauhid ni. Hak ni kok apa apa? Wahara sekali. Tahan, pegang sini, pegang sekejap bokeh. Kejap-kejap bokeh. Kata Allah lah, kok mana? Keesaan pada perbuatan dengan makna kesemua perbuatan Allah. Faham tak? Kesemua perbuatan Allah. Nampak faham? Lepas tu pergi ke depan, hak tu Tuhan buat juga. Tapi sebenarnya bukan bokeh pun, dia tak ada benarnya. Tak ada. Kalau ini pegangan, kalau dah kita berpegang solid sungguh dah keesaan pada perbuatan, pergi ke depan hanya memperjelaskan lagi. Tapi kalau pergi ke depan, perbuatan hamba sendirilah yang bekal. Kan Allah letak dah kan kudrah tenaga di hamba kan. Jadi perbuatan Allah hanya letak kudrah di hamba. Lepas tu menggerakkan hamba, kudrah yang Tuhan letak tu pula yang buat. Dah panggil keesaan pada perbuatan gitu. Dak keesaan lah tu dia panggil mensyirikkan pada perbuatan. Jadi maknanya dia tak ada sebenarnya pegangan keesaan pada perbuatan, tak ada. Kalau ada, comel lalu. Pergi kepada ikhtiar usaha. Tuhan letak kudrah di hamba. Kudrah Tuhan buat. Tapi usaha hamba Tuhan buat. Sebab apa? Keesaan pada perbuatan. Semua Tuhan buat belaka. Jadi usaha kita pun Tuhan buat. Pilihan kita Tuhan buat. Kan Tuhan letakkan akal, otak di IQ di kepala otak kita. Yelah, Tuhan letak IQ di kepala otak kita. Tapi saat menilai, memilih, Tuhan buat. Apa gitu? Keesaan pada perbuatan. Kalau lekat situ, okey lalu lah. Kalau tak lekat situ tu, bukan tak lekat, tak ada lagi situ tu dia pergi pada Qadariyah tu. Dah Tuhan letak dah IQ dia akal, letak dah tenaga dia hamba, IQ dia akal, tenaga dia hamba lah pula yang memainkan peranan, memilih, melakukan, memilih dan melakukan. Jadi hamba sendiri memilih dengan IQ yang Tuhan letak dia akal, hamba sendiri yang buat dengan kudrah yang Tuhan letak dia hamba. Ya, lepas tu macam mana keesaan tak pada perbuatan? Jadi padahal dia tak ada tu, tak ada. Lepas tu kata nak pergi pada kuah iradah, dia kena mati keesaan pada perbuatan. Kena cerita waktu dulu. Kena cerita waktu dulu. Ni kata hak susunan kaedah sebab 20. Memang sesuai sangat dengan kita learning dengan fitnah akhir zaman ni, dengan susunan kaedah sifat 2. Inilah keberkatan ulama-ulama muktabar. Ulama-ulama ni, ulama-ulama muktabar, mereka bukan hanya ilmu kasbi, ilmu yang mereka pelajari, tapi mereka dikurniakan ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang dikurniakan Allah taala inilah ulama-ulama muktabar
mengembangkan ilmu agama sampai pada kita sekarang yang diaku sebagai pewaris Nabi Rasul. Pewaris Nabi Rasul. Nak bawa agama ni sampai ke akhir zaman ni. Ulama-ulama muktabar ni, kalaulah tidak disertakan dengan ilmu-ilmu kurniaan daripada Allah, dengan keberkatan ilmu amal mereka, kita nak faham agama macam mana. Dia dengan keberkatan kaedah sifat 20 daripada wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu ni. Mana kalau kita ngaji pondok kok ni hok jadi kita kemah molek rukun iman yang ke-6. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Susunan dia tu. Walaupun wahdaniyah menjadi asas, tapi letak situ. Letak di hujung sifat salbiyah, nak masuk sifat ma'ani qudrah ni, letak wahdaniyah, letak qudrah. Tak letak wahdaniyah nombor 1 dak letak. Letak wahdaniyah tu tengah, walaupun wahdaniyah menjadi asas kepada kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Asas daripada la ilaha illallah tu nah. Apabila kita mengaku menyaksikan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Allah jua Tuhan, dibina atas keesaan. Bila Allah esa, tiada Tuhan yang lain, pastilah Allah yang esa ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Ada ni. Pastilah Allah ni, sesuatu dia dimulai dengan apabila Allah Tuhan yang esa dibina atas wahdaniyah, pastilah Allah ni bersifat dengan sifat istighna dan iftikar. Tuhan yang esa pasti bersifat dengan terkaya daripada yang lain. Kalau Allah Ta'ala yang esa tidak terkaya daripada yang lain, patut nak iftikar kepada Tuhan mana? Nak berkehendak pada Tuhan mana? Sebab Allah sahaja Tuhan. Maka pastilah bersifat dengan sifat istighna. Pastilah bersifat dengan sifat iftikar. Segala-gala yang lain hanya berkehendak kepada Allah jua, sebab tak ada Tuhan yang lain. Apabila Allah yang esa, yang bersifat dengan iftikar, pastilah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, maha suci daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Ni huraian-huraian untuk guru. Ni huraian untuk guru. Dibahas daripada la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dipanggil apa tu? Kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Kalimah mengesakan Allah. Kalimah mengesakan Allah. Yang mana kalimatut tauhid ni lahir je budak seru lalu dah. Azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Di budak ni, budak dah apa benda budaknya? Dak lahir. Kita sudah disunatkan azan dan iqamah. Kita nak mulai dengan kalimatut tauhid. Lahir, mati pun laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajar oleh kamu akan orang yang nak mati di kalangan kamu dengan la ilaha illallah. Tengok tu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah masuk syurga. Tengok tu. La ilaha illallah. Lepas dia mati pula Allah Ta'ala akan menetapkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Menetap Allah Ta'ala akan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap ketika hidup atas dunia. Apa dia? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Ni pergi pada persoalan barzah. Allah akan tetap dengan Allah akan tetap akan beriman dengan bil qauli tsabit fil hayati dunya, dengan perkara yang tetap ketika hidup atas dunia. Apa dia? Kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Kemudian persoalan pertamanya pula tanya berkaitan dengan marabbuk, siapa tuan kamu. Ni setengah ulama mengatakan persoalan barzah disoal akan sekalian persoalan akidah, kata setengah disoal akan sebahagian dari persoalan akidah.
Tapi dimulai dengan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ni wahdaniyah ni. Ada ni. Afdalu zikri la ilaha illallah, Nabi kata tu. Selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih barang yang aku kata, Nabi kita kata, dan selebih-lebih barang yang dikata oleh nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Itu mana lebih sekali. Miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Ini kalimah tauhid, kalimah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kalimah mengesakan Allah ni lah ulama pun susung Allah yang esa, Allah sahaja Tuhan, Allah je Tuhan, pastilah bersifat dengan istighna dan iftikar. Tuhan yang bersifat dengan istighna iftikar pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan, maha suci daripada sebarang sifat kekurangan. Kalau Tuhan tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, Tuhan bersifat dengan sifat kekurangan, nak istighna kat mana? Nak lepas daripada yang lain macam mana? Tuhan diri pun bersifat dengan sifat kekurangan. Ada ni. La ilaha illallah, Allah jiwa Tuhan, keesaan wahdaniyah. Bila Allah jiwa Tuhan, pastilah istighna iftikar. Bila Allah istina iftikar, pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, maha suci daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Kita nak kenal Tuhan. La ilaha illallah, Tuhan yang esa, Tuhan yang bersifat dengan istina iftikar, Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Maka ulama pun susunglah 13 ataupun 20 padanglah panggil kita kenal Allah yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar, dibina atas wahdaniyah keesaan. Keluar pada sifat istighna dan sifat iftikar. Kaedah sifat 20. Istighna sebelah, iftikar 9. Hak mana sebelah 9 tu? Tanya dah minggu lepas. Hak ketah jadual tubuh mana? Suka. Minggu lepas tanya dah ketah jadual tubuh mana? Balik cari ke dah? Kan ada lagi yang tak ada? Nak tak ada masalah. Yang memiliki ketah tu ada sama mari. Oh ya, ke dia. Nak kita nak ni nak beli ketah tu. Ketah jadual sifat 20. Ketah jadual sifat 20 tu. Kan? Ada orang ketah jadual sebab 20 tu kan, dia buat ni apa? Bukan frame ni, hok so macam banyak pialang tu apa? Banner apa? Dah dia besar padahal jadual tu dah besar mana? Ada ni. Besar juga boleh baca dah. Tapi dia buat besar lagi, turun pas bawah. Macam tinggi orang, tinggi kita lah tinggi lah. Tahu enggak betul? Banner tau. Banting. Kau nasi ni. Hak ada pialang banyak oh. Malik tak besar. 30 riyal rasa buat. Hak jadual tu RM3 je, tapi buat besar tu jadi 30 riyal. Bubur dinding comel apa. Tapi yang jadi sale lah. Tulisan tu jadi tak seterang hak jadual asal. Tapi besar lah. Situ ada situ istighna ada, iftikar ada. Istighna sebelah, iftikar 9. Sebab itulah kita nak lari daripada kaedah mana lagi? Kaedah sifat 20 lah kita learning untuk memahami akidah Al-Quranul Karim. Orang-orang dahulu macam mana mereka? 3 kurung yang pertama kaedah sifat 20, kurung yang keempat mereka akidah direct kepada Al-Quran. Mereka mengaji Al-Quran daripada budak lagi disertakan dengan akidah. Sebab mereka memahami Al-Quran sebab Al-Quran bahasa mereka. Kita ni hafal Al-Quran pun akidah Quran tak kerti-kerti. Kena ngaji juga kaedah sifat 20. Dianya ngapa Quran? Dianya guru yang hafal Al-Quran. Tapi kenapa pegangan kembali pada kaedah sifat 20? Sebab ialah hafal, ingat.
Al-Quran bahasa Arab. Untuk ambil Al-Quran, belah-belah ilmu pula situ. Maka walaupun mereka hafaz Al-Quran, tapi mereka tetap berpegang ikut kaedah sifat 20. Orang sekarang kembali pada akidah Al-Quran, dia baca Al-Quran tu orang-orang masuk dah situ. Bacaannya surah ni bacaan dia salah. Baris tak betul, huruf tak cukup, baca Quran pun tak betul. Dan mereka bukan hafal Quran pun. Hak kata kembali pada akidah Al-Quran tu, ini orang yang satu Al-Quran di dada. Tetapi untuk kembali pada akidah, kembali pada kaedah sifat 20. Tapi bila kejap kaedah sifat 20 dan akidah mereka, oleh kerana Al-Quran tu di dada, kemah lagi mereka ini. Sebab apa? Sebab mereka boleh datangkan ayat-ayat sebagaimana pegangan sifat 20. Sebab Quran duduk dada. Tapi kenapa dia hafal Al-Quran tak pegang lalu dah dengan Al-Quran tu? Mereka hanya hafal untuk ingatan sahaja. Untuk pemahaman mereka tak mampu. Maka kaedah sifat 20. Kaedah sifat 20 ni lah kita nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang tak faham, dia kata duk sifat 20, duk sifat 20. Asy'ari Maturidi, Asy'ari Maturidi. Hak pentingnya kita mentauhidkan Allah. Kalau Asy'ari Maturidi pun tidak mentauhidkan, tak jadi apa juga. Dan kita ngaji kaedah sifat 20, jalanan Imam Asy'ari Maturidi ni lah jalanan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang hak cakap-cakap pasal ni faham tak tauhid tu apa? Tauhid Tuhan satu. Ya, tak ada orang Islam Tuhan satu. Tapi satu pada af'al, satu pada perbuatan macam mana? Salah habah lalu jadinya. Sungguh kadang-kadang orang ajar pegangan salah mengesahkan Allah pada perbuatan ni, pada af'al, bukan di tempat sebarang-sebarang, tempat yang besar, tempat yang masyhur, tetapi tidak ada di kalangan yang ada situ tu menyadari bahawa yang dihurau tu mensyirikkan Allah pada perbuatan, tidak mengesahkan Allah pada perbuatan. Tak tahu pun. Tak tahu pun. Ni. Sebab tu kata learning tak ada. Kita nak kembali pada tauhid, kaedah sifat 20. Tadi ulang susung tu. Daripada la ilaha illallah, Allah jua Tuhan, keesaan, istighna, iftikar, bersifat dengan sifat kesempurnaan, maksudnya bersifat kekurangan. Kemudian kita nak mengenal Allah yang bersifat dengan istina, iftikar ni, bagilah pada kaedah sifat 13 ataupun sifat 20. Kemudian ulama pula susung, walaupun wahdaniyah menjadi asas, tapi bubuh di tengah. Sebab nak bicara sifat Tuhan ni, mulakan dengan adalah dulu. Macam tadilah nak bicara sifat Rasul ni, mula dengan sidik lah dulu. Benar itulah dulu. Tadilah walaupun orang Mekah Al-Amin Nabi kita ni, tapi dia mendustakan Nabi pada dakwaan pengakuan Nabi sebagai Rasul. Walaupun dia kata Nabi ni Al-Amin, bersifat dengan sifat amanah, tak pakai gawar. Dimulakan dengan sidik dulu, walaupun sebenarnya asas pada sifat Rasul amanah, maksum, ismah, Al-Amin, itu asas dia. Tapi dimulakan dengan sidik. Ada hikmah dia. Dimulakan sifat Tuhan dengan wujud. Sebab kita nak bicara sifat-sifat ni, bicara wujud dululah. Wujud yang mana? Wujud yang tidak ada permulaan, yang tidak ada kesudahan. Bagaimana wujud Allah tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan? Sebab Allah esa. Tidak ada Tuhan yang lain. Kalau Allah asalnya tak ada, nak ada hak asal tak ada ni, kena ada yang mengadakan. Hak tak ada asal, nak ada, kena ada yang mengadakan. Walha kitanya la ilaha illallah, Allah jua Tuhan. Jadi kalau Allah jiwa Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Kalau Allah ni asalnya tak ada, nak timbul ada macam mana? Akan tak ada, pakai sudah lah. Allah ada, pastilah Allah ada sedia kala. Sebab apa? Sebab tidak ada Tuhan yang lain. Tak ambil daripada wahdaniyah tu.
Siapalah di hujung sifat yang keenam, hujung sifat salbiyah. Di akhir dengan wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada perbuatan. Disusul dengan sifat kudrah. Rekeh lalu dengan sifat kudrah. Hubung lalu dengan sifat kudrah. Dia, kita bicara dalam kaedah sifat 20, dia bicara takhliyah, tahliyah. Takhliyah ni nak menyucikan Allah daripada sifat yang tidak selayaknya. Ada permulaan, tak layak gitu. Ada kesudahan, tidak layak. Serupa dengan makhluk, bukan dia gitu. Berbilang, bukan dia gitu. Lepas beres dah takhliyah, nak tahliyah, nak hiasi Allah dengan sifat-sifat ketinggian, qudrah, iradah, ilmu. Itu kaedah dia. Takhliyah, tahliyah. Macam dalam ilmu tasawuf tu lah. Dibicara dulu 10 sifat kecelaan, disusuli dengan bicara 10 sifat kepujian. Sebab apa? Sebab kena takhliyah dulu, kena bersih dulu hati daripada sifat kecelaan, hiasi hati dengan sifat kepujian. Gitulah kitanya. Ke mana? Nak jangok-jangok pun pergi mandilah dulu. Ke dak mandi dak gapo sudah bedok licu. Licu ke gicu? Dia eja gincu tau. Tiang sebut gicu ke licu? Licu. Kalau mandi dok apa dok jangok. Tu ada masalah. Ada masalah tu. Nak jangok dia kena bersihkan dulu. Baru jangok. Bersihkan dulu baru jangok. Gitulah takhliyah, tahliyah. Jadi susunan sifat 20 takhliyah, menyucikan Allah dari sifat yang tidak selayaknya. Kemudian disuli dengan menghiasi Allah dengan sifat-sifat ketinggian. Dimulai dengan kudrah, kemudian diletak tengah tu dengan wahdaniyah. Pada ni. Jadi kita dulu rukun iman panjang dah bicara. Sekarang ni kita tekan pula di hak wahdaniyah. Kemahal ada masalah tu. Kita tekan di wahdaniyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Anak kunci syurga tauhid. Miftahul jannah la ilaha illallah, tauhid. Anak kunci syurga adalah la ilaha illallah. Bukan la ilaha di mulut saja. Memanglah selebih-lebih zikir la ilaha illallah serta pegangan. Kalau mulut saja la ilaha illallah, tapi pegangan mensyirikkan Allah, tak ada. Mensyirikkan Allah macam mana? Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ada mensyirikkan Allah pada zat Tuhan, satu bukan dua tiga, tu orang Islam tu tak ada. Ni mentauhidkan Allah pada perbuatan, tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni hak keesaan yang ketiga tu, keesaan Allah pada zat dan pada sifat dan pada af'al, pada perbuatan. Kemudian dihurap pula depan tu keesaan pada zat dua makna, keesaan pada sifat dua makna, keesaan pada perbuatan dua makna, dan nak menafikan 6 al-qumumus sittah, kam-kam yang 6. Setengah pandangan al-qumumul khamsah, kam tu ada 5. Dan kita kam ni ada 6. Kam muttasil, kam munfasil pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Tu istilah ilmu belaka tu. Kam muttasil, kam munfasil, pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Ni istilah ilmu. Kena faham juga. Kalau dah faham jadi bunyi kamu tasih, kamu pasti, dia kata pula mai duk kokang pening kita, dia kata. Ada kokang ke apa pula? Kamu tasih, kamu pasti pening, dia kata. Apa nak peningnya? Kam tu berbilang. Apa ni? Mutasih berhubung, munfasih bercerai. Apa payahnya? Berhubungnya macam mana? Kamu tasih yang berhubung, ni tubuh kita ni.
Tubuh kita seorang, tapi juzuknya banyak. Belah kulit ada, belah daging ada, belah tulang ada, belah kepala, belah tubuh, belah kaki, belah kanan, belah kiri. Dia panggil apa ni? Berbilang banyak ni. Tapi berhubung, mana duduk di zat yang satu. Tak panggil keesaan gitu. Tapi dari segi bercakap kita panggil seorang lah. Jangan cakap pelik pula. Mari berapa orang? Mari seorang je. Berapa seorang? Ramai. Banyak. Mana banyak? Kepala, tekak, tubuh. Orang pun tengok. Mari seorang lah orang panggil. Tapi panggil satu tak gitu. Juzu banyak. Tak? Panggil berbilang. Berbilang muttasil. Yang berhubung, yang ada di satu zat. Itu je dia nak sebut. Tuhan tak gitu. Hak munfasil pula. Ni satu Tuhan, ni satu Tuhan. Berbilang yang berasing-asing. Itu je lah. Payah muttasil munfasil. Kalau ngaji tajwid tak payah lah. Mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Payah mak wajib muttasil. Mak jaih munfasil payah. Jaa malaikah. Tengok tu. Tu mak wajib muttasil. Payah. Nak kenal mak wajib muttasil, mak jaih munfasil payah. Tapi kalau dak biasa ngaji tajwid payah lah. Mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Muttasil berhubung, munfasil bercerai. Payah nak ingat munfasil bercerai. Muttasil se munfasil, bunyi dekat-dekat kan. Muttasil munfasil, si belakang tu. Hak mana hak berhubung, hak mana hak bercerai. Dia pun buat pengecaman. Mak jaih munfasil. Tu bercerai. Sebab mak jaih bagi cerai dia kata. Kenal mak jaih? Mak jaih. Ada betul ke penyanyi bagi cerai? Penyanyi bagi tu bagi cerai ke? Siapa gitu lalu guna nama mak jaih? Mak jaih munfasil. Mak jaih munfasil cerai. Allah begitu dia pengecaman. Ini ada orang ayat gitu. Allah marah dituang dia. Dia tak je cerai pun kita sebut. Dah apa gitu lalu. Mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Hak mana hak bercerai? Hak di dua kalimah. Hak mana ni? Hak bercerai, hak mak jaih munfasil bercerai. Allah begitu nak erti. Muttasil munfasil. Sama lah ni. Kam muttasil ni. Satu. Tapi juzuk banyak. Tu panggil kam muttasil. Kam munfasil, ni satu Tuhan, ni satu Tuhan. Ni kam munfasil, mustahil berlaku ni. Tu nak royaknya. Lalu kalau kam muttasil perbuatan pula, satu perbuatan. Hak Tuhan separuh, hak hamba separuh. Hak munfasil, hak Tuhan suku sakat, hak hamba suku sakat. Tu munfasil. Pada ni. Hak muttasilnya berkongsi, bersyarikat. Satu perbuatan, Tuhan separuh, hamba separuh. Mana Tuhan? Tuhan letak kudrah di hamba. Itu hak perbuatan Tuhan. Lepas tu kudrah di hamba ni pula yang berkah. Dia panggil muttasil. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ni khilaf pada kafir. Ada ulama kata kafir, pandang muktamad kata dah sebesar. Hak munfasil, Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi. Hak ni makhluk sendiri-sendiri. Makhluk yang memutuskan, makhluk yang menghanguskan, makhluk yang mengenyangkan, makhluk yang menghilangkan dahaga, makhluk yang menyembuhkan secara mutlak yang tidak berkait dengan kudrah iradah Allah. Suku sakat ni, suku betul-betul ni. Ni kafir ijma' ulama. Itu hak munfasil pada perbuatan. Hak muttasil ni satu perbuatan, kosi. Mana? Tuhan bubuh tajam di mata pisau. Tuhan bubuh panas di api. Tuhan bubuh kekuatan di nasi. Tuhan bubuh kekuatan di air. Tuhan bubuh kekuatan di obat. Sebab masa tajam di pisau tu memutuskan, panas di api tu menghanguskan, kekuatan di nasi tu mengenyangkan, kekuatan di air tu menghilangkan dahaga, kekuatan di obat tu menyembuhkan. Ni panggil apa ni? Kam muttasil. Dia panggil ni bersyarikat, bekerjasama antara Tuhan dengan makhluk. Ni khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Atau kam muttasil, dia panggil mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dia nak kemah ni. Hak di wahdaniyah, pecah tiga. Wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala pada zat dan pada sifat dan pada af'al pada perbuatan. Nak tolak pula
kam yang 6, kam muttasil, kam mufassir pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Dan maknanya makna wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala pada zat dan pada sifat dan pada af'al, bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada zatnya bersusun daripada 2 zat ataupun lebih. Bersalahan kebanyakan makhluk bersusun daripada beberapa banyak zat, berapa banyak juzu. Jadi zat Tuhan tidak berjuzu macam zat kita. Zat makhluk ni berjuzu ni. Ada belah kulit, ada belah daging, belah tulang, belah kepala, belah tubuh. Ni makhluk. Ini dia panggil kam muttasil pada zat. Dia nak memulaikan, menghuraikan makna kepada keesaan pada zat. Wallahu a'lam.